Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Salim, nombor metrik 065441. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang ta'rif maf'ulun fih, iaitu pengenalan berkenaan dengan maf'ulun fih. Baik, kita akan teruskan dengan ta'rif maf'ulun fih. Yang pertamanya kita tengok maf'ulun fih, maksud dia adalah maf'ulun fih au zarf huwa ismun mansub ala taqdir fi yazkur li bayan zaman al-fi'la au makan. Jadi apa maksud dia? Maksud dia maf'ulun fih ni atau zarf atau kedudukan adalah kata nama yang berbaris atas, iaitu isim mansub, untuk menggantikan perkataan fi, di ataupun pada, yang disebut untuk menerangkan waktu pembuatan atau tempatnya. Secara ringkasnya kita boleh tahu dalam bab maf'ulun fih ni, dia nak buang perkataan fi itu, kita gantikan sama ada dengan isim makan ataupun isim zaman. Itu pengenalan ataupun pengertian utamanya untuk subtopik maf'ulun fih ni. Seterusnya kita akan pergi kepada anwa'ul maf'ulun fih. Maf'ulun fih ni dia ada dua, iaitu zaraf zaman dengan zaraf makan. Tapi dia bukan bawah subtopik zaraf zaman dengan makan yang kita belajar selalu ni. Ni cuma maf'ulun fih ni dia akan tukarkan perkataan fi itu kepada zaraf zaman dengan zaraf makan. Zaraf zaman kita tahu dia berkaitan dengan masa. Contohnya ba'da, sobahan, pagi. Contohnya kalau makan, amama, depan. So macam tu dia akan ubah perkataan tu kepada perkataan-perkataan yang berkaitan dengan zaman dengan makan lah. Itu je. Okey, seterusnya kita akan teruskan pergi dengan contoh maf'ulun fih. Yang pertama, hadara Daniel al-ijtima' sobahan. Apa maksud dia? Hadara Daniel al-ijtima' sobahan, telah hadir Daniel dalam satu perhimpunan pada waktu pagi. Jadi perkataan walaupun terjemah tu ada pada waktu pagi, jadi perkataan fi tu kita tak pakai sebab kita dah masukkan dengan maf'ulun fih dia. Maf'ulun fih dia apa? Sobahan tu. Sobahan tu artinya pada waktu pagi. Jadi pada waktu pagi tu kita dah lengkapkan ayat tu dengan perkataan sobahan tanpa menggunakan fi. Jadi sobahan ni seperti yang kita tahu dia maf'ulun fih. Jadi anwa' dia apa? Anwa' dia adalah zaraf zaman. Itu je. Simple je untuk tajuk maf'ulun fih ni. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita ambil ayat yal'abu Zaidun qurratal qadami amamal madrasah. Zaidun sedang bermain bola sepak di depan sekolah. Jadi maf'ulun fih dia mana? Bila kita tengok satu ayat lengkap tu, kita cari dulu maf'ulun fih dia apa, yang berkaitan dengan zaman atau makan. Jadi yal'abu Zaidun qurratul qadami amama. Amama tu merupakan zaraf makan. Jadi anwa' dia adalah zaraf makan yang merupakan maf'ulun bih dia. Jadi satu ayat tu dah lengkap. Yal'abu Zaidun sedang bermain Zaidun qurratul qadami, bola sepak, amama al-madrasah, di depan sekolah. Jadi walaupun ayat tu ada perkataan di depan sekolah, tapi dia tak akan menggunakan perkataan fi. Yang dalam bahasa Arab fa, ya tu kita tak pakai dia. Jadi dengan dalam topik maf'ulun fi ni kita tukarkan perkataan fi tu kepada isim zaraf makan dengan zaraf zaman. Itu je untuk tajuk ni. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang zaraf. Terbahagi zaraf itu kepada dua, iaitu zaraf zaman dan zaraf makan. Akan tetapi terbahagi pula kepada dua zaraf zaman, iaitu zaraf zaman mubaham dan zaraf zaman mahdud. Yang pertama, zaraf zaman mubaham, iaitu ma dalla ala qadrin min az-zamani ghairu muayyan, apa yang menunjukkan jumlah masa yang tidak ditentukan. Contohnya abadan, hina, waqtan, zamani wa ghairiha. Contohnya qara'tu waqtan. Cara i'rab qara'tu waqtan. Qara'tu fi'il madhi mabni 'ala sukun wa fa'iluhu dhamir muttasil fi mahalli rafi fa'il. Waqtan
ظرف زمان مبني على الفتح. ظرف زمان محدود ما دل على وقت miqdar muayyin mahdud. Apa yang menunjukkan dengan anggaran masa tertentu adalah terhad. Contoh kataannya sa'ah, yauman, lailan wa ghairiha. Contoh zarf zaman mahdud ialah safarat at-ta'irah lailan. Safarat fi'il madi mabni 'ala al-fath, ta'irah fa'il marfu' bid-dhammah zahirah fi akhirih. Lailan ظرف زمان منصوب بالفتح ظاهرة في آخره. Seterusnya zarf makan. Zarf makan juga terbagi pada dua, iaitu zarf makan mubahan dengan zarf makan mahdud. Zarf makan mubahan adalah ma dalla ala makanin ghair muayyin, apa yang menunjukkan tempat yang tidak ditentukan. Contoh kataannya janib, nahiyah, amama, wara'a wa ghairiha. Janib bersebelah apa? Amama belakang apa? Wara'a depan apa? Contohnya waqaftu amamuka. Waqaftu fi'il madi mabni 'ala al-fathah wa fa'iluhu dhamir muttasil fi mahalli rafi fa'il. Amamuka zarf makan mansub, alamatu nasbihi fathah az-zahirah wa huwa al-mudhaf, wal kaf dhamir muttasir mabni 'ala al-fathah fi mahalli jar bil idafah. Yang last sekali zarf makan mahdud ma dalla 'ala makanin muayyin, apa yang menunjukkan tempat tertentu. Contohnya dar, madrasah, maktab. Dar rumah, madrasah sekolah, maktab. Kita dah tahu tempat tu kat mana. Contoh zarf makan mahdud ra'aituka fi madrasah. Ra'aituka fi'il madi mabni 'ala ad-dhammah wa fa'iluhu dhamir muttasil fi mahalli rafi fa'il, wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbun maf'ulun bih, fi huruf jar mabni 'ala sukun. Itu saja tentang zarf makan, zarf zaman mahdud dengan mubaham, zarf makan mahdud dengan mubaham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Nadim Muhammad bin Kalim. Rakam tulab 0 InsyaAllah fi hadzal yaum sa'wasilu anil bahthi maf'ulun fi. Thumma intaqalna ila amrin akhar wa huwa juz'un min aqsami zuruf min haitsu tasarruf wa adamuhu. Yang qasimu zuruf min haitsu tasarruf wa adamuhu ila qismain huma zarful mutasarrif wa zarfu ghairu mutasarrif. Az-zarful mutasarrif wa ma yusta'malu zarfan wa ghairu zarfin fa huwa yufariqu zarfiyyah ila halati la tushabibuha ka'anna yusta'malu fi mubtada' aw khabran aw fa'ilan aw maf'ulan bih. Baiklah, zarf mutasarrif ini adalah sesuatu yang digunakan berfungsi sebagai zarf atau bukan, yakni sesuatu yang membezakan sesuatu kalimah zarf itu kepada sesuatu yang tidak menyerupai zarf itu sendiri, seperti digunakan sebagai mubtada', khabar, fa'il atau maf'ul bih. Maksudnya di sini adalah zarf mutasarrif ini adalah kalimah zarfiyah yang boleh di'irabkan sebagai zarf, namun terkadang ia bertukar kepada i'rab yang lain. Untuk lebih jelas lagi, saya akan memberikan satu contoh kalimah zarfiyah yang berfungsi sebagai zarf. Intazartuka yaumal jum'ati amamal madrasati. Baiklah, di sini ada dua kalimah zarfiyah, iaitu yaum dengan amama. Baiklah, i'rab kalimah yaum adalah maf'ul fi zarf zaman mansub wa alamatu nasbihi fathah az-zahira ala akhirih wa huwa mudhaf. Manakala kalimah amama di'irabkan sebagai maf'ul fi zarfu makan mansub wa alamatu nasbihi fathah az-zahira ala akhirih wa huwa mudhaf. Lah, ini adalah i'rab basic, i'rab asal bagi zarf. Untuk contoh kalimah zarfiyah yang tak berfungsi sebagai zarf adalah yaumul jum'ah, yaumul mubarak.
Baiklah, di sini kalimah zarfiahnya ada dua yaum. Yaumul awal diirabkan sebagai mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah az-zahira ala akhirih wa huwa mudhaf. Manakala yaumut tsani diirabkan sebagai khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah az-zahira ala akhirih wa huwa mudhaf. Baiklah, boleh dilihat di sini bahawa asalnya kalimah yaum ini adalah kalimah zarfiah zaman dan mesti dinasabkan, tapi pada satu keadaan ia bertukar i'rab mengikut susunan ayat itu sendiri. Allahu a'lam. Baiklah, saya akan menyambung tentang zarf ghair mutasarrif. Okey. Qala Ibnu Aqil, ta'rif zarfu ghair mutasarrif wa ma la yustamalu ila zarfan aw shibhu. Okey, zarf ghair zaman menurut Ibnu Aqil adalah suatu kalimah zarfiyah yang tidak boleh digunakan kecuali diarabkan sebagai zarf sahaja atau sesuatu yang menyerupainya. Zarf ghair mutasarrif ini terbagi kepada dua nau', iaitu nau' awal ma yulazamu nasba ala zarfiyati abadan fala yustamalu ila zarfan mansuban. Baiklah, zarf ghair mutasarrif nau' awal ini adalah zarf yang selalu setia dan menetap dengan kenasabannya sebagai zarfiyah yang tidak mungkin diirabkan dengan yang lain di mana pun posisinya berada. Yalah. Contoh ayat contoh kalimah di sini adalah seperti qatun, audun, baina, bainama, idza wa ayyan. Imam Suyuti menambah, orang Arab memasukkan lafaz dah dan zat ke dalam kategori zarf ghair mutasarrif yang idafakan kepada zarf zaman, seperti da sabahin, data sabahin, da yaumin, data yaumin atau data maratin. Begitu juga dengan menyatukan dua zarf tanpa idafah, seperti sabaha masa'a dan yauma yauma. Contoh ayat ma khada'tu qattu. Okay. Kalimah zarfiyah di sini adalah qattu. Okay. I'rab bagi kalimah qatun adalah zarf zaman mabni 'ala dhamm fi mahall nasab maf'ul fi. Saya akan sambung dengan nau' tsani. Okay. Nau' tsani adalah ma yalzamu nasbah 'ala zarfiyah aw jar. Ialah nau' kedua ini adalah sama seperti di atas, iaitu mesti nasab sebagai zarf, namun dengan tambahan majrur dengan huruf jar yang akan disebutkan nanti. Huruf jar min akan memajrurkan zarf qabla, ba'da, fawqa, tahta, lada, laduna, inda, aina, huna, thumma, haitsu, al-an. Okay. Bagi huruf jar ila, dia akan memajrurkan kalimah fawqa, tahta, mata, aina, huna, thumma, haitsu, al-an. Okay. Huruf jar hatta akan memajrurkan kalimah mata. Kalimah muz akan memajrurkan al-an. Huruf mundu juga memajrurkan al-an. Terakhir, huruf jar fi akan memajrurkan memajrurkan haitsu. Hadza faqat minni. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Zorif bin Wan Abdul Razak, nombor metrik 065440. Jadi diteruskan dengan tajuk Nasbu Az-Zarfi. Nasbu Az-Zarfi terdiri daripada dua, iaitu isim zaman dan isim makan. Terdiri daripada isim zaman. Isim zaman yang sibu Az-Zarfu Az-Zamani mutlaqan ala syartin an yatadamna ma'na fi. Dan zarf zaman ni dia mansub secara mutlak. Apakah contoh zarf zaman? Zarf zaman contoh dia yauman, lailatan, usbu'an, syahran. Contoh ayat dalam Quran surah Yusuf ayat ke-16. Waja'u abahum isha'an yabkun. Jadi manakah zarf zaman dalam ayat ini? Zarf zaman di dalam ayat ini adalah pada perkataan isya'an. Isya'an. Jadi apakah dia punya i'rab? Zarf zaman mansub
wa alamatu nasbihi al-fathah. Kita lihat pada contoh yang kedua, iaitu dalam Quran juga, surah Al-Insan ayat ke-25. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Jadi zarf zaman dalam ayat ini adalah pada perkataan bukratan, dan dia punya i'rab zarf zaman mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Zarf seterusnya adalah zarf al-makan. Wala yunsabu min zuruf al-makan illa syai'an, dan tidak mansub zarf makan kecuali dua perkara, iaitu yang pertama al-mubaham. Contoh fauqa wa tahta wa amama wa khalfa. Dan contoh ayat di dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat ke-18, idh yubayi'unaka tahta syajarah. Tahta yakni di bawah, dan i'rab tahta zaraf makan mansub wa alamatu nasbi al-fathah. I'rab asy-syajarah mudhaf ilaih majrur. Dan yang kedua al-mushtaq. Contoh ayat jalastu majlisa ahlul fadli. Dan zaraf makan pada ayat ini kataan majlisa atas wazan maf'ila. Tajuk yang seterusnya adalah nasibu az-zarfi ayyu al-amil fi, iaitu orang yang melakukan, dan terbagi pada dua. Yang pertama adalah zahir. Contoh ayat jalastu amamal minbar, saya telah duduk di hadapan minbar. Dan yang kedua mahzuf, dan mahzuf pula terbahagi pada dua, iaitu mahzufan jawazan dan mahzufan wujuban. Contoh ayat bagi mahzufan jawazan nahwu ayyuqalu lak mata ji'ta fatujibu yaumal khamis wa taqdir ji'tu yaumal khamis. Dan contoh ini orang itu bertanyakan soalan, bila awak datang, dan dijawab yaumal khamis. Dan yang ingin dimaksudkan adalah saya telah datang pada hari Khamis. Yang kedua mahzufan wujuban. Contoh nahwu ana indak wa taqdir ana kainun indak. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Razali, nombor matriks 065381. InsyaAllah hari ini saya akan bentangkan hasil daripada penulisan saya dalam bab muta'allaq az-zarfi. Muta'allaq az-zarfi bermaksud kebergantungan sesuatu kepada zarf. Dalam arti kata lain, zarf memerlukan sesuatu perkataan daripada fi'il sebagai pelengkap makna zarf tersebut. Kita lihat apa yang ditulis di dalam kitab Jami' Durus. Kullu ma nusiba min az-zuruf yahtaju ila ma yata'allaqu bihi min fi'lin aw shibhihi. Bermaksud semua yang dinasabkan kepada zarf memerlukan apa yang bergantung dengannya, daripada sama ada daripada fi'il ataupun shibhihi, ataupun shibih kepada fi'il. Perkara tersebut dikatakan demikian kerana menurut Syekh Mustafa Al-Ghilani dalam Jami' Durus, beliau berkata Jami' az-zuruf tahtaju ila kalimat al-ukhra imma min fi'lin aw shibhihi kama yahtaju harful jar ila dhalik. Yang bermaksud semua zaraf adalah memerlukan kepada kalimah yang lain, sama ada daripada fi'il atau shibihnya, sama seperti huruf jar yang memerlukan kepada kalimah yang lain. Kerana jika zaraf berdiri dengan sendiri, dia tidak menjadi sesuatu makna. Okey, baik, mari kita tengok contohnya. Contohnya Ahmad Ghadan. Ghadan di sini tidak memberi apa-apa makna kerana tidak ada muta'allaqnya sebelumnya. Jika kita datangkan ke sesuatu muta'allaq, contohnya
Sayusafiru Ahmad ila Makkah ghadan. Baru kita tahu Ahmad akan bermusafir pada keesokan harinya. Ta'allaqhu daiman mazkuran. Muta'allaq zarf ni kebiasaannya dia disebut. Sebagai contoh, ghibtu syahran. Saya telah tiada selama sebulan. Contoh lain, jalastu tahta syajara. Saya telah duduk di bawah sebatang pokok. Disebut muta'allaqnya iaitu jalastu wa ghibtu. Kadang-kadang muta'allaqnya boleh dihazafkan, boleh dihilangkan. Okay. Kita tengok contoh, amma mahzufun jawazan, keadaan diharuskan untuk memahzufkan muta'allaqnya. In kana kaunan khasan wa dalla alaihi dalil. Okay. Kerana di sana terdapatnya dalil yang kita faham akan maknanya. Contohnya, indal ulama fi jawabi aina tajlis. Okay. Contoh, indal ulama, di sisi ulama, bagi jawapan kepada aina tajlis. Maksudnya tak ada persoalan yang tidak memerlukan muta'allaq zaraf kepada jawapan. Wa yuhzafu wujuban fi ba'd masail. Okay. Boleh juga dihazafkan muta'allaq zarf ni secara wajib dalam beberapa masalah. Okay, kita tengok, an yakuna kaunan aman yuslahu wa anna yuradu bihi kull hadas. Okay. Di sini kita tengok dihazafkan muta'allaqnya kerana bersesuaian dengan tempatnya. Yang pertama adalah disebabkan khabar. Amma khabaran, dihazafkan muta'allaq zarf disebabkan khabar. Contoh, al-usfur fawqa al-ghasni. Yang kedua, dihazafkan muta'allaqnya disebabkan sifat. Contoh, ishtara Khalidun al-kitab fil maktabah amama al-madrasah. Dan boleh juga dihazafkan muta'allaqnya di tempat hal. Contohnya, ra'aituka bainal mujtahidina. Terusnya dihazafkan muta'allaqnya di tempat silah lil mausul. Masalan, hadara min indahu al-khabar al-yaqin. Yang terakhir, an yakuna al-muta'allaq masmu'an bil huzfi kal-urfi fi lisan arabi. Wajib juga dihazafkan muta'allaq al-zarf ni kerana disebabkan masmu'an bil huzfi. Muta'allaq ni dihazafkan seperti kebiasaan didenari oleh lisan Arab. Maksudnya orang Arab selalu menyebutnya. Sebagai contoh, hina izin al-an. Sekian, terima kasih.